Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi pendekatan modular. Pendekatan modular diharap dapat memenuhi keperluan murid untuk menguasai kemahiran disebabkan berlakunya learning loss semasa PDPR dan merapatkan jurang pencapaian murid selepas PKP. Terdapat dua objektif pendekatan modular. Pertama, pendekatan modular mengupayakan guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut kebolehan dan perkembangan murid. Kedua, pendekatan modular membolehkan murid mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan modular? Pendekatan modular merupakan satu model pengajaran dan pembelajaran alternatif yang bersifat fleksibel dengan objektif pembelajaran yang jelas dan mudah difahami oleh murid. Kandungan modul pula direka untuk menghubung jalinkan antara keperluan belajar, tujuan belajar, hasil pembelajaran, sumber pembelajaran, teknik dan strategi PDP serta kriteria pentaksiran yang digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita merancang PDP, kita perlu tahu ciri-ciri yang harus ada dalam pendekatan modular. Ciri pertama adalah kesepaduan. Kesepaduan merujuk kepada penggabung jalinan kemahiran, penyerapan ilmu dan nilai dalam mata pelajaran dan antara mata pelajaran berdasarkan keperluan dan kesesuaian. Ciri kedua adalah fleksibel. Ia haruslah direka bentuk bagi memberi peluang kepada murid untuk belajar pada bila-bila masa tanpa kekangan dari segi lokasi dan terbuka untuk semua tahap keupayaan serta kebolehan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita merancang pendekatan modular, kita harus melatih murid kita untuk belajar kendiri atau dikenali dalam bahasa Inggeris independent learning. Ada 4 ciri aktiviti yang perlu kita rancang untuk melatih murid-murid kita berdikari. Pertama, self-directed. Di sini murid boleh memilih apa yang hendak dipelajari. Murid boleh menentukan objektif, tajuk, teknik, kaedah dan juga strategi belajar. Kedua, self-access. Aktiviti yang dirancang melatih murid untuk memilih bahan atau sumber rujukan. Murid dilatih untuk mencari maklumat sendiri. Malah di bawah self-access ini, guru boleh menyediakan aktiviti di mana murid boleh membuat latihan dan menyemak sendiri jawapan menggunakan skema jawapan. Ketiga, self-pace. Self-pace merujuk kepada pembelajaran langkah demi langkah mengikut kebolehan sendiri. Di sini murid boleh merancang masa, murid boleh belajar mengikut tempoh masa mereka. Contohnya murid yang cemerlang mungkin boleh menyelesaikan sesuatu tugasan dengan cepat, sementara murid yang sederhana atau lemah memerlukan masa yang lebih. Di bawah self-pace juga kita sebagai guru perlu memberi ruang untuk murid memantau perkembangan pembelajaran kendiri.
Jadi bila kita memberi peluang ataupun ruang kepada murid, murid akan lebih tenang, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata stress free. Seterusnya, self-assess. Self-assess ini membolehkan murid membuat penilaian kendiri. Jadi aktiviti yang kita sediakan ini boleh melatih murid untuk menilai kekuatan, kelemahan dan pencapaian secara kendiri. Seterusnya, dalam merancang pendekatan modular, guru-guru perlu memainkan peranan sebagai perancang dan juga sebagai fasilitator. Untuk merancang satu pendekatan modular, guru-guru perlu berkolaboratif dengan rakan-rakan guru yang akan bersama-sama membina satu modul pembelajaran modular. Okey. Langkah pertama yang perlu guru-guru lakukan adalah melihat rancangan pengajaran tahunan. Okey. Dalam rancangan pengajaran tahunan, guru-guru akan dapat lihat apa dia topik ataupun tema, ya. Dan kemudian guru-guru perlu melihat semula dalam DSKP, apakah kemahiran-kemahiran yang perlu difokuskan. Di akhir tingkatan 1 contohnya, apakah yang penguasaan, apakah yang murid perlu kuasai. Okey. Dan seterusnya, apabila guru telah merancang DSKP tadi, telah dibincangkan dalam PLC, jika 3 mata pelajaran bersama-sama merancang, jadi masing-masing akan melaksanakan apa yang dirancang tadi dalam RPH, dalam rancangan pelajaran harian, dalam rancangan pengajaran harian. Jadi dalam rancangan pengajaran harian ini, setiap subjek, setiap mata pelajaran akan ada rancangan pengajaran harian masing-masing yang berfokus kepada gabung jalin antara mata pelajaran, antara kemahiran, mengikut apa yang telah dirancang bersama dalam PLC. Okey, setelah melaksanakan RPH tadi, mengambil kira kesepaduan fleksibel, mengambil kira aktiviti berpusatkan murid, jadi guru-guru dah boleh melaksanakannya di dalam PDP, dalam pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara bersemuka ataupun secara PDPR. Inilah kelebihan pendekatan modular. Tidak semestinya ia boleh dilaksanakan di dalam kelas sahaja. Okey, secara bersemuka ia juga sebenarnya boleh dilaksanakan secara atas talian. Okey, setelah melaksanakan, guru-guru perlu melihat status murid tadi. Jadi di sini, semasa merancang juga, guru perlu memikirkan apakah pentaksiran yang dilaksanakan, apakah jenis pentaksiran yang dilaksanakan, di mana ke tahap murid. Jadi setelah melakukan proses semakkan, modul berapa murid dah selesaikan, kemahiran apa yang murid dah capai, jadi guru boleh melakukan mengambil tindakan susulan, ya, apa yang perlu dibuat. Okey, katalah daripada 30 orang murid, 20 telah berjaya meningkatkan TP daripada 3 kepada TP 4. Jadi murid yang TP 4 ni kita nak tingkatkan pula kepada TP 5 dan TP 6. Jadi apakah tindakan susulan yang perlu dilakukan? Jika minggu pertama tadi guru telah merancang satu pendekatan modular untuk seminggu, maknanya murid dah boleh tingkat kepada TP 4. Mungkin dalam minggu yang depan guru perlu merancang lagi pendekatan modular, di mana
murid ini boleh dibantu untuk mencapai TP 5 ya, atau TP 6. Okey. Diagram ini menunjukkan 4 konsep pendekatan modular dalam kurikulum standard sekolah rendah, iaitu KSSR, dan kurikulum standard sekolah menengah, iaitu KSSM. Pendekatan modular dalam KSSR dan KSSM dikonsepsikan berasaskan pendekatan bersepadu yang merupakan fokus utama dalam kurikulum kebangsaan. Pendekatan modular mengesyorkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai berlaku dalam mata pelajaran yang sama atau merentas mata pelajaran di tahun atau tingkatan yang sama atau yang berbeza. 4 konsep adalah seperti berikut. Mendata dalam mata pelajaran yang sama, mendata merentas mata pelajaran yang berbeza, menegak dalam mata pelajaran yang sama yang berbeza, dan menegak merentas mata pelajaran. Jadual ini adalah satu contoh pendekatan modular di sebuah sekolah kebangsaan bagi murid tahun 6. Pendekatan modular ini berasaskan konsep mendata merentas mata pelajaran yang berbeza. 3 mata pelajaran telah dipilih, iaitu Bahasa Melayu, Pendidikan Seni dan Sejarah. Guru-guru yang mengajar 3 mata pelajaran ini telah duduk bersama di dalam PLC untuk membincangkan standard kandungan, standard pembelajaran, pentadsiran, aktiviti yang akan dilaksanakan dalam PDP dan nilai yang akan diterapkan, mengambil kira kesepaduan dan penggabung jalinan. Setelah melaksanakan perancangan, guru-guru akan mula menulis RPH, dan selepas menulis RPH mereka akan melaksanakan PDP berasaskan pendekatan modular ini. Setelah itu barulah tindakan susulan diambil berasaskan status penguasaan murid. Diharap jadual ini dapat membantu rakan-rakan guru untuk melaksanakan pendekatan modular di sekolah masing-masing. Berikut adalah beberapa kelebihan pendekatan modular.